Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa tsabbit aqdamana wa tammin taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Para penonton yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan menyatakan riwayat hidup Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau ialah Ibrahim bin Adham bin Mansur bin Yazid bin Jabir At-Tamimi. Dan setengah riwayat dikatakan Al-Ijli Al-Balkhi Abu Ishaq. Beliau lahir pada tahun 100 Hijriah dan wafat pada tahun 162 Hijriah ketika umur 62 tahun. Beliau mempelajari tasawuf, tarekat tasawuf daripada Sufyan As-Sawri dan juga berdamping dengan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhum. Antara karamah yang terzahir kepada Imam Ibrahim bin Adham ialah beliau merupakan orang yang dimustajabkan doa. Pada satu hari beliau menaiki kapal bersama sahabat-sahabatnya. Lalu apabila di tengah laut, angin mula bertiup kencang dan kapal dalam keadaan tidak terkawal. Lalu sahabat-sahabatnya menangis kerana ketakutan dan beliau mula berdoa dengan menyebut Ya Hayyu hina la hayy, wahai Tuhan yang maha hidup ketika tiada yang hidup, dan wahai Tuhan yang maha hidup sebelum segala sesuatu yang hidup, dan wahai Tuhan yang maha hidup selepas sesuatu yang hidup, wahai yang maha hidup dan maha melaksanakan sesuatu, wahai yang melakukan kebaikan dan kecantikan, sesungguhnya Engkau telah menunjukkan kepada kami kekuasaan-Mu, maka aku mohon Kau tunjukkanlah kepada kami keampunan dan kemaafan-Mu. Dan apabila selesai berdoa, kapal berada dalam keadaan tenang. Dan sentiasalah Imam Ibrahim bin Adham meneruskan berdoa kepada Tuhan dan memperbanyakkannya. Pada satu hari, Syekh Abdullah bin Faraj Al-Qantari Al-Abidi berkata beliau melihat Imam Ibrahim bin Adham di dalam satu kebun di Syam, yang mana Imam Ibrahim sedang tidur terlentang. Dan ketika itu ada seekor ular yang mempunyai bisa dan taring di mulutnya hendak menggigit Imam Ibrahim bin Adham, tetapi tidak mampu dan beliau menahan, dan ular tadi menahan daripada menggigit beliau sehingga beliau tersedar. Pada satu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham berkhutbah di hadapan manusia dan memberi peringatan nasihat dan membangkitkan kerinduan di dalam hati dan mendekatkan hati-hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu adalah waktu haji, musim haji. Apabila beliau habis khutbah, maka ditanyakan seseorang bertanya kepada beliau, wahai Imam Ibrahim bin Adham, apakah tanda bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu beliau diam seketika dan mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya bumi akan bergoncang kerana suka dan gembira apabila orang yang mengenal Allah meletakkan kaki di atas bumi tersebut. Belum sahaja Imam Ibrahim menghabiskan perkataannya,
tanah bumi mula bergoncang seperti gempa, dan orang-orang yang berada bersamanya menjadi takut. Lalu beliau menunjuk dengan tangannya kepada bumi dan berkata, tenanglah kamu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tenanglah bumi tersebut. Dan beliau berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tidak ingin menunjukkan kemasyhuran selama-lamanya. Hanya saja aku bercakap tadi untuk menjawab persoalan yang kamu tanyakan. Dan Imam Ibrahim bin Adham merupakan keluarga raja-raja. Bagaimana beliau mula bertaubat ialah pada satu hari beliau keluar untuk berburu, untuk mencari musang ataupun arnab. Dalam ketika beliau mencari tadi, tiba-tiba beliau terdengar satu suara yang berbunyi, wahai Ibrahim, adakah untuk ini kamu diciptakan? Adakah untuk ini kamu diperintah? Dan kemudian suara tadi terdengar lagi daripada pelana kudanya. Menjawab, demi Allah, bukan ini yang kamu diciptakan dan bukan ini yang kamu disuruh. Maksudnya bukan untuk berburu. Lalu beliau turun daripada haiwan tunggangannya dan beliau memberikan haiwan tunggangan tadi kepada penjaganya untuk dibawa kepada bapanya, dan beliau mengambil pakaian penjaga tadi yang diperbuat daripada bulu kambing, daripada suf, dan beliau memakainya. Dan beliau masuk ke dalam pedalaman dan beliau pergi ke Mekah dan berguru dengan Sufyan As-Sawri dan Fudail bin Iyad, dan kemudian berpindah ke Syam dan meninggal di sana. Antara kata-kata nasihat Imam Ibrahim bin Adham ialah tidak boleh bagi kami, beliau berkata tidak boleh bagi kami untuk mengadukan kemiskinan kami kepada orang-orang yang seumpama kami, dan tidak kami minta untuk diangkat kemiskinan ini daripada Tuhan kami. Dan beliau juga berkata, setiap sultan yang tidak adil, maka dia sama saja dengan pencuri. Dan setiap orang alim yang tidak membersihkan hati, dia sama dengan musang. Dan setiap orang yang menghinakan diri kepada selain Allah, dia sama seperti anjing. Beliau berkata lagi, sesungguhnya kemiskinan itu adalah satu kurniaan yang tersimpan di langit. Yang kurniaan, yang kemiskinan tadi merupakan ganjaran bagi penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah tidak akan memberi kemiskinan tadi melainkan kepada orang-orang yang Allah cintai. Beliau juga berkata, di atas hati manusia tadi ada 3 penutup. Pertama, penutup kegembiraan. Yang kedua, penutup kesedihan. Dan yang ketiga, penutup keseronokan. Kata beliau, maka apabila kamu gembira dengan sesuatu yang wujud, maknanya dengan sesuatu yang ada, maka kamu ialah orang yang tamak. Orang yang tamak, sesungguhnya orang yang tamak itu tidak akan dikurniakan kurniaan di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kamu sedih terhadap benda yang tidak wujud, maknanya benda yang dah hilang, maka kamu adalah orang yang murka. Maksudnya kamu marah terhadap takdir Allah. Sesungguhnya orang yang marah tadi akan diazab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan apabila kamu seronok dengan pujian, maka kamu adalah orang yang ujub. Sedangkan orang yang ujub akan menghapuskan amalannya. Dan yang terakhir beliau berkata, sedikit ketamakan dan keinginan yang kuat akan menyebabkan seseorang tadi benar hatinya dan bersikap warak. Adapun banyak keinginan yang kuat dan tamak akan membanyakkan kerisauan dan ketakutan. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.